Buletin Didik 23 Julai bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menerima kunjungan rakan sejawatnya dari Singapura Chan Chun Sing semalam. Menteri Pendidikan Singapura itu juga merupakan Presiden Majlis Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMIO). Dalam perkongsian di Facebook, Datuk Dr. Razzie menjelaskan mereka berkongsi pandangan mengenai usaha mentransformasi sistem pendidikan dalam mendepani pelbagai cabaran pada masa hadapan. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada Chan Chun Sing yang menyokongnya ketika menjawat jawatan Presiden Majlis SEAMIO pada sesi 2020-2021. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie sempat menjengah acara sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-3 ketika beliau sedang meluangkan waktu hujung minggu di sekitar Putrajaya. Menurut Datuk Dr. Razzie, acara sukan tahunan itu dijalankan di padang Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-2 kerana padang sekolah mereka sedang dibaik pulih. Kunjungan Menteri Kanan Pendidikan itu disambut meriah pelajar dan warga sekolah yang memanfaatkan peluang itu untuk beramah mesra. Beliau turut memberikan kata-kata semangat kepada murid yang menyertai acara tersebut. Wabak jangkitan salur pernafasan membabitkan pelajar dan murid sekolah di Melaka masih terkawal. Pemantauan menerusi Jabatan Kesihatan Negeri dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri sentiasa dipergiatkan dalam memastikan kadar penularannya tidak meningkat. Masih lagi tiada kes kematian di Melaka, malah kapasiti ward kanak-kanak terutamanya di dalam Melaka masih lagi kita boleh manageable ataupun masih lagi boleh dikawal. Jadi insya-Allah kita harapkan keadaan ini tidak berterusan dengan lama. Jadi insya-Allah Hospital Melaka dan juga bagi Jabatan Kesihatan di Melaka kita mampu untuk mengawal keadaan ini buat sementara ini. Tambah Dr. Muhammad Akmal, penggunaan katil di beberapa hospital di negeri itu masih terkawal meskipun mencatatkan kenaikan pesakit yang mendadak sejak akhir-akhir ini. Kementerian Kesihatan KKM dalam satu kenyataan semalam memaklumkan Melaka merekodkan 13 kes jangkitan salur pernafasan dalam kalangan kanak-kanak sekaligus tersenarai sebagai antara 10 negeri tertinggi penularan wabak berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah supaya Hospital Al-Sultan Abdullah Universiti Teknologi Mara UiTM menghasilkan kaedah perubatan dan vaksin tersendiri bagi menghadapi cabaran akan datang. Al-Sultan Abdullah yang juga Chancellor UiTM bertitah agar hospital tersebut dapat mencipta kaedah perubatan yang boleh menaikkan nama pusat perubatan itu selain memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Baginda berkenan mencemaduli merasmikan Hospital Al-Sultan Abdullah Universiti Teknologi Mara UiTM di Puncak Alam, Selangor. Turut berangkat Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Nur Ashikin. Al-Sultan Abdullah bertitah, baginda juga amat terharu dan berbangga hospital itu dinamakan atas nama baginda dan berharap perkhidmatannya kepada rakyat dapat terus dipertingkatkan. Perjalanan hospital ini akan terus ditingkatkan dari masa ke semasa, khususnya apabila kita memberi perkhidmatan kepada masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar sekalipun, supaya nama hospital ini dan nama hospital UiTM ini akan lebih terselah, menyelah dan terus memberi satu kesan yang baik kepada masyarakat setempat. Hospital Al-Sultan Abdullah sebelum ini dikenali sebagai Hospital UiTM Puncak Alam berkeluasan 18.4 hektar, siap dibina pada tahun 2020 dan mula beroperasi pada 5 April tahun lalu. Reka bentuk binaan bangunan hospital itu berinspirasikan unsur molekul air Zam-Zam yang menjadi mercu tanda baharu UiTM dengan menawarkan perkhidmatan rawatan dan kesihatan kepada hampir 1.5 juta rakyat di Selangor dan Perak Selatan. Selain itu, hospital berkenaan turut menawarkan kepakaran kepada hospital daerah dan komuniti setempat berteraskan visi untuk menjadi sebuah hospital premier di rantau Asia Tenggara. Kembali di Buletin Didik. Segmen Kerjaya Pilihan untuk minggu ini, kita dekati jurubahasa isyarat.
mungkin bukan kerjaya popular tetapi satu keperluan dalam masyarakat yang ramai pihak ambil mudah kepentingannya. Golongan ini ibarat orang tengah kepada individu istimewa, terutamanya golongan pekak untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suryati binti Muhammad Syukur. Suryati Muhammad Syukur, individu yang menjadikan kemahiran berbahasa isyarat sebagai kerjaya pilihan. Berkelulusan Diploma Jurubahasa Isyarat dari Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech, Suryati kini berkhidmat di Persatuan Orang Pekak Malaysia. Suryati yang berpengalaman selama 13 tahun menjadi pemudah cara komunikasi antara individu pekak dan normal. Masyarakat sering tidak menyedari tugas dan khidmat Suryati amat besar, bukan sahaja untuk komunikasi seharian, malah dalam usaha untuk menyampaikan maklumat penting. Anak kelahiran Kedah itu mengakui kepentingan bahasa isyarat mula disedari apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan oleh kerajaan. Jurubahasa isyarat merupakan satu kerjaya yang mempunyai tanggungjawab besar dalam membantu orang pekak bagi mendapatkan maklumat dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Sejak berlakunya pandemik 1.0, kerajaan mengarahkan semua sektor ekonomi sosial ditutup, maka rakyat Malaysia tinggal di rumah dan menonton televisyen untuk melihat maklumat terkini perkembangan berkenaan COVID-19. Sebab pandemik COVID-19, rakyat Malaysia mula sedar kewujudan kerjaya jurubahasa isyarat. Tidak seperti 20 tahun yang lalu di mana jurubahasa isyarat dianggap sebagai seorang guru ataupun sukarelawan. Suryati juga kini berkhidmat di sebuah agensi berita swasta sebagai jurubahasa isyarat untuk berita yang disiarkan secara langsung. Selain itu, jika berkelapangan, Suryati turut mengajar individu yang berminat untuk mempelajari bahasa isyarat. Kerjaya sebagai jurubahasa isyarat memerlukan kemahiran yang tinggi dan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Mereka amat diperlukan untuk menyampaikan maklumat kepada individu pekak, bukan sahaja di kaca televisyen, malah membantu golongan terbabit dalam situasi kecemasan. Cabaran berkenaan dengan kerjaya jurubahasa isyarat, sebenarnya banyak, tapi saya ambil 3. Salah satunya adalah sentiasa bersedia dengan masa, di mana sebagai contoh pukul 12.30 malam saya menerima panggilan video daripada orang pekak yang ingin mendapatkan perkhidmatan jurubahasa isyarat, dan waktu itu dia berada di ward kecemasan di hospital. Selain itu, pembelajaran bahasa isyarat juga sentiasa berkembang dan memerlukan pengamalnya sentiasa peka. Suryati menyarankan agar lebih ramai individu mempelajari bahasa isyarat kerana sekiranya tidak dijadikan kerjaya, ia boleh dijadikan sebagai satu kemahiran. Dunia kesusasteraan bakal berhadapan dengan ketandusan penulis khususnya golongan muda jika ia tidak digilap pada peringkat awal. Gandingan penulis lama dan baru dalam pelbagai naskah dilihat mampu memberi impak positif dengan mewujudkan satu generasi penulis muda yang menjadi kesinambungan kepada nilai kesusasteraan itu sendiri. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Sarawak, Abang Haliman Abang Julai berkata, berdasarkan trend semasa, golongan penulis muda ini mempunyai saluran mereka yang tersendiri dan tidak hanya bergantung harap kepada satu organisasi sahaja. DBP katanya sentiasa menggalakkan penulis muda dan bebas ini untuk bersama dengan organisasi itu bagi memperluaskan lagi rangkaian penulisan dan kreativiti penulisan mereka. Pada masa sama dapat memberikan bimbingan serta pendedahan menyeluruh mengenai teknik-teknik serta tata cara penulisan yang menyeluruh kepada mereka. Supaya mereka juga dapat membimbing penulis-penulis yang penulis muda khususnya yang diangkat dan dididik oleh DBP untuk melihat konteks yang lebih luas. Kerana mereka ini mereka yang bergerak sendiri ini mereka mempunyai hubungan yang cukup luas menggunakan media dan sebagainya. Jadi ini ilmu yang perlu dikongsikan supaya generasi muda dapat bergerak dan berkembang lebih hebat lagi khususnya di Sarawak ini. Menyedari kepentingan itu, pelbagai inisiatif dilaksanakan untuk mengasah penulis muda ini agar mereka memiliki ilmu yang bermanfaat untuk menjadi penulis yang lebih menyerlah. Perhimpunan karyawan antaranya berupaya menjadi medan penggalian ilmu di samping pemugaran semangat untuk penulis muda menghasilkan naskah karya mereka. Benda tu dapat buka lebih banyak peluang untuk pelajar di sekolah menengah atau sekolah rendah untuk
menceburi bakat dalam bidang penulisan dan membuat banyak karya untuk masa depan. Mereka banyak memberikan tips dan cara-cara kepada pelajar dan mereka yang meminati bidang penulisan sastra ini. Jadi saya rasa perkara ini dapat diambil oleh mereka semua yang meminati tulisan dan tulisan sastra ini untuk mengambil peluang menulis cerita, cerpen, puisi dan lain-lainnya. Walaupun demikian, golongan penulis muda ini dinasihat untuk tidak menjadikan peluang terbabit sebagai arena menyebarkan fitnah serta hasutan sehingga mampu mengganggu gugat keharmonian negara. Sebaliknya menjadikan ia sebagai platform untuk menyebarkan keharmonian dan nilai persefahaman antara masyarakat berbilang bangsa dan budaya di negara ini. Khas untuk peminat Barbie, tarikan terbaru World of Barbie yang pertama kini dibuka di Toronto, Kanada. Dibina di kawasan seluas 30,000 kaki persegi, ia menjadi tumpuan pengunjung daripada semua peringkat umur. World of Barbie adalah kolaborasi antara syarikat Kilburn Life dan Mattel. Antara yang mencuri tumpuan, Barbie Dream House, pelbagai fashion patung Barbie, studio TV yang memberi peluang kepada peminat berinteraksi dengan permainan kegemaran mereka. There are a lot of things here. There's 10 different rooms, but within each room and zone, there are multiple different areas. So there's technically probably 15 to 20 different areas depending upon how you define them. So you've got your dream house. Within the dream house, there's 3 separate sections. Barbie's living room, her office and closet, and her kitchen. She's got her deck and pool. The list goes on and on. I couldn't stop. We'd be here all day. Bukan sahaja kanak-kanak, pengunjung dewasa turut melahirkan rasa teruja berada di sini. Yes, it absolutely reminds you of your childhood. They have different things from every era. So every time you see something from your era as a child, it brings you back to that time that you were there. And then all the new bright things are just, it's fantastic. I love everything. World of Barbie dijangka membuat penampilan di beberapa lokasi di Amerika Syarikat selepas ini, termasuk New York, Chicago dan Los Angeles. Membina jambatan di atas lebuh raya untuk binatang liar. Walaupun kedengaran agak pelik, langkah diambil pihak pengendali lebuh raya BR-101 di Rio de Janeiro, Brazil itu dapat memastikan aliran trafik lancar dan pada masa sama menjaga keselamatan binatang di hutan berhampiran. Mula dibina khas untuk melindungi populasi monyet jenis Golden Lion Tamarin. Usaha itu diperluas kepada pelbagai jenis binatang. Antara langkah itu termasuk dengan membina terowong di bawah lebuh raya yang menghubungkan ibu kota Brazil, Rio de Janeiro dengan bahagian utara negara itu. Hasil semakan daripada kamera litar tertutup mendapati semakin banyak binatang menggunakan kemudahan itu. Pada masa sama, langkah itu dapat melancarkan pertumbuhan ekonomi Brazil. Projek bermula sejak tahun 2018 dan sehingga kini sebanyak 26 terowong dan 10 jambatan sudah didirikan. Ini termasuk 9 jambatan gantung dari pokok ke pokok. Untuk terowong, mereka juga membina pagar di kawasan sekelilingnya bagi mendorong binatang menggunakan kemudahan itu untuk menyeberang. Ini kerana risiko mereka berdepan kemalangan adalah tinggi jika mereka menyeberang jalan di atas lebuh raya. Di tengah-tengah jambatan, beberapa kemudahan lain disediakan. Penganjur juga berharap pokok yang mereka tanam berhampiran jambatan itu akan terus subur sehingga menjadikan jambatan itu sebagai jambatan hutan sebenar.
adat pengebumian tempayan diamalkan oleh masyarakat di Sabah, Sarawak dan Terengganu. Menurut Muzium Negara, pentarikhan ke atas amalan ini di Gua Niah, Sarawak berusia akhir abad kedua sebelum Masihi, di mana tembikar tanah digunakan untuk menyimpan abu dan tulang mayat yang dibakar. Terdapat kesan-kesan damar yang digunakan untuk membakar mayat pada tulang-tulang yang disimpan di dalam tempayan. Terdapat juga beberapa kaedah pengebumian tempayan diamalkan masyarakat di Sabah dan Sarawak, di mana beberapa individu dimasukkan ke dalam satu tempayan. Dengan kaedah ini, mayat dibiarkan reput di tempat yang selamat. Kemudian tulang serta tengkorak diambil dan disusun di dalam tempayan untuk dikebumikan dengan meletakkannya di atas lantai gua-gua batu kapur. Masyarakat Kelabit di Sarawak pula meletakkan tempayan mayat berhampiran struktur megalit yang dibina khas di suatu kawasan di dalam hutan. Masih di Buletin Didik, seramai 122 peserta cilik daripada 10 negara menyertai Iron Kids sempena penganjuran Iron Mind 70.3 di Desaru Kos, Kota Tinggi, Johor. Daripada jumlah itu, lebih 80 peserta berumur antara 7 hingga 15 tahun mewakili Malaysia, manakala selebihnya peserta daripada Singapura, India, Perancis, Amerika Syarikat dan Britain. Murid Sekolah Kebangsaan SK Bandar Penawar 2 Hana Zahra Muhammad Zain Nizam, 10 tahun, muncul peserta perempuan pertama berjaya menamatkan acara itu. Anak sulung daripada dua beradik itu membuat persediaan selama 3 bulan dan menyifatkan berada di tempat kelima keseluruhan sebagai rekod terbaik sejak menyertai acara itu pada 2019. Saya sangat bangga. Ni pertama kalilah saya dapat nombor 1 untuk kategori perempuan. Selalu lepas balik sekolah, petang saya training dengan coach saya berlari, malam berbasikal dengan coach saya, kalau berenang ayah saya yang train. Sementara itu, peserta kanak-kanak lelaki Ikram Syahrudin Johari, 10 tahun, yang juga murid Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor, tidak menyangka akan menjadi peserta kelima yang berjaya menamatkan acara itu walaupun kali pertama menyertainya. Happy lah sebab ini nak panggil saya top 5. Sebelum ni saya tak ada dapat sampai peringkat macam gini. Banyak kali jugalah, tapi event-event lain. Tapi kalau yang Iron Kids ni baru first lari sebab saya dah swimming dengan basikal sebab saya dah habiskan tenaga untuk dua-dua sukan tu. So saya akan penat bagi lari. Ternyata kejohanan sukan lasak seperti triathlon dalam kalangan kanak-kanak sudah mula mendapat perhatian di Malaysia. Acara santai yang mencabar prestasi fizikal dan mental kanak-kanak mampu memberi kesan positif kepada perkembangan anak-anak. Sebab pada saya sukan ini sangat bagus dan ianya satu aktiviti yang sangat bermanfaat diperkenalkan kepada kanak-kanak masih kecil supaya dia membesar dengan keadaan yang positif, suasana yang ada manfaat lah. Dan bagi saya, kalau kita nak kembangkan sukan ni, pihak association kena approach lah sekolah-sekolah terutamanya untuk bagi pendedahan. Sebab bagi saya, kalau kita nak start daripada Iron Kids ni, sebab Iron Kids ni sebenarnya dari segi organisation dia besar, dia boleh start dengan sekolah, maksudnya buat triathlon di peringkat sekolah, tapi benda tu perlu mendapat kerjasama lah daripada pihak persatuan. Penganjuran Iron Kids dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kanak-kanak berumur 7 hingga 10 tahun dengan acara renang 100 meter, berbasikal 4 km dan larian 1.3 km. Manakala kanak-kanak berusia 11 hingga 15 tahun pula melibatkan acara renang 200 meter, berbasikal 8 km dan larian 1.9 km. Malaysia mara ke perlawanan akhir terbuka Taiwan esok. Ia selepas beregu lelaki kebangsaan Man Wei Chong T Kai Woon berjaya melepasi peringkat separuh akhir petang tadi, manakala 3 lagi kecundang di tangan lawan masing-masing. Pemain beregu lelaki Man Wei Chong T Kai Woon berdepan wakil tuan rumah yang keempat Su Ching Heng Yi Hong Wei sejak memulakan cabaran terbuka Taiwan Rabu lalu. Memiliki ranking lebih tinggi, Kai Woon Wei Chong memanfaatkan kelebihan dengan memperoleh kemenangan awal 21-13. Lawan cuba bangkit dengan melebarkan jurang mata di pertarungan berikutnya.
tetapi Kaiwon Wei Chong menghambat semula di penghujung permainan sebelum menamatkan perjuangan Taiwan menerusi keputusan 22-20 untuk ke perlawanan akhir. Menanti mereka esok ialah satu lagi beregu tuan rumah yang juga juara Olimpik Li Yang Wang Chilin selepas menundukkan Bu Jin Yuan Wong Tianqi dari Malaysia. Beregu campuran Hu Pangron Toh Iwei serta perseorangan profesional Song Joven juga kandas kepada wakil Hong Kong dan Taiwan di fasa 4 terbaik siang tadi. Liga Malaysia, Liga Premier. Layangan kad merah ke atas pemain tengah Jasmir Mehat menjejaskan penguasaan Kelantan. Kelantan yang ketika itu mendahului 1-0 terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 berdepan pasukan tangga ketiga Johor Darul Takzim JDT2. Saingan sengit sebaik whistle permulaan. Tindakan Ahmad Aisyah Hadi Muhammad Syafri menggunakan tangan bagi menahan kemarahan pemain Kelantan sekadar memakan diri. Disusuli sepakan penalti daripada Nur Syamil Abdul Ghani, Kelantan di depan. Kegembiraan pemain Kelantan tidak lama. Minit ke-36, tindakan Jasmir Mehat menendang pemain lawan menyebabkan dia dilayangkan kad kuning kedua dan terpaksa meninggalkan padang. Awal separuh masa kedua, saingan kembali hangat dengan tindakan pegawai daripada skuad Kelantan menyerbu penjaga garisan. Dipercayai kerana tidak berpuas hati dengan keputusannya. Insiden mengakibatkan permainan ditangguhkan seketika. Sebaik permainan bersambung, JDT2 pantas menyamakan kedudukan menerusi tandukan Daryl Sham KK George. Kedudukan kekal sehingga tamat permainan. Saingan untuk kedudukan pendahulu semakin sengit. Kelantan dengan 26 mata kekal di tangga teratas. Sekurang-kurangnya 3 pasukan, T-Team, JDT2 dan Kuching mampu mencabar kedudukan Kelantan. Beralih ke tenis Hamburg terbuka Eropah. Tuah memihak pemain Slovakia Alex Molchan. Lega menang 6-7 pada set pertama, lawannya Borna Coric dari Croatia tiba-tiba mengadu sakit sehingga perlu diberikan rawatan. Dan meskipun Coric kembali semula ke gelanggang, penampilannya tidak lama. Coric akhirnya memutuskan menarik diri ketika ketinggalan 0-2. Tindakannya itu membolehkan Molchan mara ke peringkat separuh akhir. Mengakhiri buletin didik, lebih 20 pelika fashion dari seluruh dunia berkongsi pentas di Festival Fashion Tradisional Nomad di Kyrgyzstan. Ia menampilkan konsep kembali ke masa lampau dengan sentuhan moden. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.